Penonton, kita akan berbicara berkenaan satu topik yang mungkin jarang-jarang kita bicarakan, namun dari segi kepentingannya sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda, iaitu berkaitan apakah itu standard keselamatan barangan pengguna. Ya, bersama dengan kita iaitu Tuan Muhammad Zaid Idris selaku pengarah bahagian standard kepenggunaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Sebagai permulaan, mungkin Tuan boleh kongsikanlah iaitu apa standard keselamatan barang pengguna. Okey, terima kasih saudari pengacara ni. Ya. So, untuk standard barangan keselamatan pengguna ni, kata kunci dia adalah piawaian yang telah ditetapkan yang pada barangan pengguna yang tertentulah supaya ia menjamin keselamatan pengguna. Yang mana standard yang tertentu ni telah dibangunkan bagi barangan-barangan pengguna tersebut supaya barangan yang dihasilkan oleh pihak industri ataupun yang ingin dijual oleh para peniaga adalah berkualiti dan memenuhi piawaian yang telah ditetapkan, ya, piawaian di segi keselamatan. Kata kunci lagi di sini adalah keselamatan, memastikan keselamatan pengguna. Bukan semua baranglah yang kita letakkan standard, tetapi barangan-barangan yang seperti macam topi keledar, mainan, dia boleh mengancam keselamatan lah kalau tidak ikut standard yang ditetapkan, piawaian yang ditetapkan. Okey, seumumnya standard keselamatan barangan pengguna ini adalah piawaian untuk memastikan keselamatan pengguna. Dan sudah pastinya untuk kita menzahirkan kepada penonton semua, apakah kepentingan bagi standard keselamatan ini, khususnya dalam menjamin keselamatan pengguna ini bagaimana? Kalau kita lihat di depan kita ni ada permainan kanak-kanak, ada topi keledar, di hadapan bateri dan sebagainya, Tuan. Bagaimana? Okey, pematuhan kepada standard keselamatan amat penting. Penting kepada pengguna, dan yang paling pentingnya sebelum sampai ke pengguna itu adalah kepada industri. Bila ada standard yang telah ditetapkan, yang mana industri kena patuh, bila dia patuh, maksudnya keselamatan kepada pengguna yang ingin membuat pilihan ataupun semasa ingin membuat pembelian produk barangan pengguna ini, mereka ada keyakinan dan mereka secara tak langsung terjagalah di segi keselamatan. So mereka ada pilihan. Kita tak nak barang-barangan yang substandard, kalau macam mainan yang mungkin mudah tercabut, yang sudah tentunya ataupun talinya terlalu panjang yang boleh menyebabkan terbelit kepada terjerut kepada kanak-kanak dan sebagainya lah. Jadi itu kepentingan standard ni dipatuhi oleh semualah, terutama kepada peniaga dan juga pengeluar lah. Okey, selain daripada barang-barang yang kita bawakan hari ini, apa lagi antara barang-barangan di bawah kawal selia? So kita di Kabinet DCP ini kita ada beberapa barangan yang kita kawal selia. Barangan keselamatan pengguna ini mainan kanak-kanak lah, dia ada definisi dia, mainan kanak-kanak dengan mainan yang bukan kanak-kanak lah. So ada kaedah dia, ada standard yang kita telah tentukanlah. Bukan semua barangan yang kita nak jaga ni mainan kanak-kanak lah. Bateri prima ni maksudnya bateri pakai buang. Yang ni lah macam kita bateri untuk torchlight, untuk apa, remote TV, aircon dan sebagainya. So bateri prima yang maksudnya pakai buang, yang tak boleh dicas semula. Lain pada itu kita ada juga macam ni, pelapik brek keselamatan kenderaan. Sangat penting. Kalau yang tidak ikut standard, kita dapat bayangkanlah apa jadi pada kualiti semasa kenderaan ingin membrek dan sebagainya. Tentu ancaman keselamatan lah. Itu juga topi keledar. Kita ada juga topi keledar motosikal. Kita ada juga untuk kaca keselamatan, iaitu kita ada standard untuk cermin-cermin kenderaan, iaitu cermin depan, cermin sisi dan cermin belakang. Tapi sampelnya di sini sebab cermin itu besar tu kita tak bawa lah ini. Okey. So itu antara barangan yang kita jagalah. Dan satu lagi adalah
tayar pneumatik. Tayar pneumatik iaitu tayar kenderaan yang mana yang kita perlu isi angin. Senang tayar kenderaan. Kalau tayar mati itu tayar yang tak perlu diisi angin tu bukan dipanggil tayar pneumatik dan bukan kita letakkan piawaian keselamatan lah. Itu antara perkara-perkara yang kita jaga, termasuk juga nanti mungkin ada peranti rokok elektrik dan juga pelitup muka lah. Tapi kita sekarang ni penumpuan kita adalah pada 6 barang yang telah saya sebut tadi lah, yang ada sebahagiannya ada saya buat contoh di depan ni lah. Okey tuan, tadi saya tertarik dengan visual yang kita kongsikan kepada penonton. Ada MC baru beli. MC itu bermaksud Malaysian Conformity. Jadi bagaimana pihak pemain-pemain industri ini, bagaimana untuk cara mereka mendapatkan penandaan MC ini tuan? Okey, penandaan MC Malaysian Conformity ni. Malaysian Conformity ni adalah satu penandaan piawaian keselamatan yang kita perlukan kepada terutamanya kepada 3 pihak lah. Yang pertama peniaga dan pihak industri ataupun pengeluar lah. Yang mana yang ini mereka perlu ada penandaan tersebut. Macam ni kita ada tanda MC. Ada tanda MC di hadapan. Okey, tanda MC mereka kena dapatkan dulu tanda ini dan letak penandaan tu pada kotak ataupun bungkus lah. So itu untuk peniaga dia kena ada dapat dulu penandaan MC itu dan dia perlu melalui satu kaedah yang mana dia kena dapatkan sijil pematuhan ataupun kita panggil COC. COC ni sebenarnya mudah saja. Nanti kita mungkin boleh ceritalah dari segi sistem macam mana, dan dia adalah boleh dapat on the spot dan online dan tidak ada melibatkan sebarang fee kepada pengguna. Jadi amat mudahlah kepada sebenarnya orang yang nak berniaga. Yang penting mereka dapatkan penandaan itu tampal dan keadanya sangatlah mudah. Jadi yang keduanya nanti saya cerita kenapa COC itu ataupun sijil perakuan keselamatan tu ataupun pematuhan keselamatan tu membantu mereka. Nanti saya cerita. Yang keduanya untuk dari segi untuk penyelidikan, kalau ada orang nak beli dia contoh ataupun dia nak buat demonstrasi sampel saja, bukan nak beli dah in bulk ataupun banyak untuk dijualkan, yang tu mereka juga kena dapatkan, kena isytiharkan buat notifikasi pemakluman kepada kementerian. Itu kita panggil notifikasi. Dia ada proses dia lah. Yang ketiga adalah untuk kegunaan peribadi. Kadang-kadang ada juga yang beli kan toys, kadang-kadang beli untuk kegunaan peribadi saja. Yang tu mereka tak perlu penandaan. Tapi mereka perlu dapatkan surat, macam surat pengecualian lah daripada kementerian. So COC, sijil pematuhan ni tadi, yang kemudian notifikasi pemakluman kepada Kabinet HP dan juga surat penjelasan ataupun pengecualian, clarification kita panggil ni dalam bahasa Inggerisnya. Yang tiga-tiga ni diperlukan oleh pihak custom. Kalau barang tu sampai dikatakan di pelabuhan, kalau tak ada tiga-tiga surat ni, so custom tak akan lepaskan. Tapi jangan risau. Proses dia sangat mudah. Boleh pergi kepada sistem MySafe. MySafe at Kabinet HP. Sistem MySafe ni permohonan semua dalam online dan mereka bila dah dapat contoh macam surat penjelasan tadi, surat pengecualian tu, mereka boleh print saja dan tunjukkan pada custom. Dia end to end lah, ada sikit dah Kabinet HP ni, dia satu sistem yang end to end, maksudnya tak perlu datang ke pejabat. Tak ada fee dan ia mudahlah. Mereka hanya perlu isi maklumat-maklumat seperti contoh bila barang tu sampai, invoice, maklumat asas, dan juga di custom mereka adalah kod custom tu mereka klik. So kalau dari segi pengecualian tu pegawai akan semak lah. Kalau yang paling penting dia telah menunjukkan bahawa produk dia ini telah diuji oleh makmal yang bertauliah dan didapati berkualiti dan selamat. Dan itu sajalah. Dapat kelulusan
InsyaAllah kita tak ada, kalau maklumat yang dikemukakan tu didapati sahih, maka boleh dapat dan terus print saja dan tunjukkan pada custom. Jadi memudahkan semua pihak lah. Sebelum 2014 dulu kita secara manual, jadi susah nak hantar. Sejak 2014 kita dah semua online. Alhamdulillah. So saya rasa mudahlah kepada pihak pengguna setakat sekarang ni untuk permohonan kita dah ada lebih kurang 100,000 dah dalam tempoh tu yang dibuat oleh pihak industri dan pengguna lah. Itu memudahkan kita semua secara online saja, jadi tak perlu lagi untuk kita mengisi borang secara manual untuk hantar, menunggu jawapan sebagainya. Dan sekarang ni juga seperti mana yang kita maklumlah, itu berkenaan dengan perlunya untuk kita mendapatkan MC itu dahulu tuan. Dan kemudian adakah ia menjadi satu kesalahan sekiranya peniaga ataupun peniaga lah khususnya menjual barang yang tidak ada label MC itu kepada masyarakat, dan adakah mereka akan dikenakan tindakan? Bagaimana? Dari segi undang-undang kita ada Akta Perlindungan Pengguna 1999. Di bawah akta itu telah memperuntukkanlah kesalahan dan denda yang boleh dikenakan. Ada dua jenis, dua kategori lah. Peniaga ataupun kita lebihnya kepada peniaga lah. Peniaga ataupun pengeluar kilang industri. Kalau dia syarikat yang diperbadankan ni ataupun sebuah syarikat, denda bagi kesalahan yang pertama adalah RM250,000 Malaysia. Boleh sehingga RM250,000 bagi kesalahan yang pertama. Bagi kesalahan yang berulang, kedua dan seterusnya, mereka boleh dikenakan denda sehingga RM500,000. Itu bagi peniaga syarikat yang berdaftar lah. Kalau yang individu, kadang-kadang ada juga individu dia tak tubuhkan syarikat tapi dia meniaga juga. Kalau kita dapat tangkap, mereka boleh dikenakan untuk kesalahan kali pertama, boleh dikenakan denda sehingga RM100,000. Untuk kesalahan yang berulang kali yang kedua ataupun yang seterusnya, boleh dikenakan denda sehingga RM250,000 lah. Dan untuk orang individu pun kita ada peruntukan penjara juga. Kesalahan pertama boleh sehingga penjara 3 bulan. Dan kesalahan berulang boleh sehingga 6 bulan lah. So bukan kita kalau tak ada undang-undang, kalau tak ada bentuk hukuman tu, kita takut pematuhan lah, orang ambil semelewa. Tapi setakat ni alhamdulillah kita rasa pihak industri atau peniaga kita patuhlah secara umumnya. Alhamdulillah. Sangat pentinglah dengan akta-akta undang-undang hukuman yang disediakan ini untuk memastikan tahap kualiti ataupun piawaian standard keselamatan ini sentiasa dipatuhi oleh pemain-pemain industri. Jadi bagaimana pula dengan 6 lagi barangan seperti yang kita sedia maklum, antaranya seperti pelapik brek kenderaan, topi keledar dan beberapa lagi tuan. Barangan-barangan ni macam topi keledar, pelapik brek, kaca ataupun cermin kenderaan dan juga tayar pneumatik tadi, tayar yang perlu diisi angin tadi. Ini adalah kita keluarkan peraturan daripada akta induknya adalah akta perihal dagangan, yang mana dia dalam seksyen tu berkaitan dengan otomotif lah. So kita memang antara isu keselamatan adalah yang sangat penting adalah pada kenderaan tersebut. So Kabinet DCP melihat sebelum kenderaan itu sampai ke jalan, antara isu benda-benda ni pengguna kena cakna, kena ambil tahu bahawa topi keledar tu adalah topi keledar yang ada contoh MS SIRIM. Ada penandaan SIRIM, so kualiti dia terjamin lah. Brake pad ada juga MS ataupun ada Euromark juga, EM Euromark, itu untuk pelapik brake. Begitu juga yang lain-lain tadi, tayar pun kita ada penandaan-penandaan
daripada SIRIM ataupun daripada agensi-agensi luar yang bertauliah lah. So kalau ada penandaan tu, insyaAllah kalau dari segi peniaga, kalau barang tu import, insyaAllah custom akan lepas lah kan. Itu pun sebenarnya baik juga untuk orang peniaga kan. Kalau nak import, kalau barang tu tak berkualiti, mungkin setengah tu kualiti tu dia peniaga kedai pun kadang mungkin tak tahu. Tapi kalau dah ada jaminan ni, so sama-samalah mereka menyumbang kepada menjaga keselamatan, ya kan, bukan keselamatan pengguna saja, mungkin mereka peniaga juga ada time-nya mereka juga adalah pengguna. Juga. Yes. Betul. Okey, dan apa antara peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat lah berkenaan dengan menyokong peraturan yang telah pun ditetapkan ini? Kita di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ini, kita jaga dua-dua belah pihak, itu pihak peniaga dan juga pihak pengguna. Itu memang mencabarlah nak menyeimbangkan dua kepentingan yang nampaknya macam bertentangan lah. Tapi macam saya dah sebut tadi, kita kena ingat bahawa peniaga tu adalah juga pengguna. Betul. Tiada peniaga yang tidak menjadi pengguna. Betul. Mungkin dia jual bateri, tapi dalam masa yang sama dia mungkin perlukan pelapik blade. Betul. Itu jadi dalam nak bagi mengharmonikan antara ekonomi negara, antara keperluan industri dan pengguna ni, di segi pihak peniaga, kita harapkan mereka menjadi peniaga yang beretika, patuh kepada peraturan-peraturan undang-undang yang telah ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dalam masa yang sama, kita juga berharap pengguna gunakan kuasa pengguna itu dengan membuat pilihan yang bijak sebelum membeli, semak. Saya ingat macam tayar pneumatik lah kan. Saya rasa kalau cerita-cerita 10 tahun dulu, orang pun tak tahu tayar ni boleh apa tanda dia kan. Tak tahu langsung tayar mana. Sekarang ni secara tak langsung dah ramai orang berkongsi, orang dah tahu dah tayar ni bulan berapa dibuat dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu, maklumat tu gunakan dan buat pilihan-pilihan yang tepat. Sebab isu keselamatan ni, ada benda kita boleh terlangsur, tapi isu keselamatan adalah kita jangan ambil sambil lewa lah. Betul. Yang itulah kita harapkan di segi kedua-dua pihak ni. Jadi kerajaan akan hanya kalau boleh masuk campur apabila kes-kes yang kesalahan-kesalahan yang benar-benar berlaku yang disebabkan kecuaian dan sebagainya lah. Kalau boleh, kalau dua-dua pihak ni, industri dan pengguna sama-sama memainkan peranan, insya-Allah kita secara langsung akan lebih harmoni ekonomi negara kita, dan juga isu-isu keselamatan barangan pengguna ni mungkin tidak terlalu banyak. Itu pentingnya peranan bagi kedua-dua pihak. Bagi peniaga perlu menjadi peniaga yang beretika, bagi pengguna pula perlu menjadi pengguna yang lebih bijak sepatutnya. Pastikan MC semak terlebih dahulu. Okey Tuan, dari sudut pengguna juga, apa antara saluran aduan yang disediakan oleh pihak KPDN? Kita ada saluran-saluran masyarakat boleh datang ke pejabat dan sebagainya, tapi apa yang saya nak sebutkan sini, saya nak kempen 3 sajalah. Yang pertamanya portal aduan. Kita ada eaduan.kpdnhp.gov.my. eaduan.kpdnhp.gov.my. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh telefon pintar, telefon kita ni, download apps, mudah. EZ Adu ataupun kita panggil Easy Adu lah, EZ Adu. Yang tu boleh buat download, boleh iOS boleh, Android boleh, dan buat aduan terus ke KPDNHP. Dan satu lagi yang kita rasa yang paling famous sekarang ataupun yang paling mudah lah, senang cakap, WhatsApp lah. Sekarang semua memang WhatsApp je kan, messaging kan. So kita ada 2 saluran WhatsApp yang boleh digunakan oleh pengguna untuk buat aduan lah. Ini aduan ni rasmi. Kalau hantar pada WhatsApp ni terus kita akan filter, akan saring, akan tengok, akan proses permohonan aduan tersebut lah. So nombor dia yang pertama 019 848 8000, 019 848 8000. Yang kedua
019 279 4317. 019 279 4317. So boleh. Saya mencadangkan 3 lah. Boleh juga kalau nak email, kalau rasa nak datang ke pejabat pun boleh. Di mana-mana pejabat Kabinet HP yang berdekatan seluruh negara lah. Yang mana yang memudahkan anda. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Muhammad Zaid Idris selaku pengarah bahagian standard kepenggunaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih TM. Ya, pasti perkongsian ini cukup bermakna untuk kita semua, bukan saja kepada peniaga, malah juga kepada pengguna di luar sana.